Peta satu kan? Tiga dan M ialah punca bagi sebelah titik. Jadi dia bagi dua punca di sini ya, dua punca 3 dan M, dua punca. Jadi untuk 2x kuasa 2 campur KX tolak 15 sama dengan kosong. Okey. Cari nilai K dan nilai M kan. Yang ini dia banyak cara boleh buat. Tapi cara yang paling saya suka adalah satu cara, namanya cara formula Sorba-Porcha. Sorba-Porcha. Kita ingat tu kan? Kita ingat Sorba-Porcha. Kita kat sini Sor sama dengan negatif B per A, Por sama dengan C per A. Ini formula dia. Sorba-Porcha. Kan tu je. Sorry, hasil tambah punca. Por hasil darab punca. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sum of root, product of root. ABC dekat kat mana? Dekat sini. Dekat kuadratik ni kita akan dapat ABC. Kalau kamu tengok ni, A sama dengan 2, B sama dengan K, dan C sama dengan negatif 15. Ini senang dapat nampak. Yang ni dua-dua ini kita bagi dia punca. Dua-dua ni punca. Kita boleh dapat daripada dua orang ni, hasil tambah dia adalah sama dengan M tambah 3. Saya susun bagi cantik unknown kat depan, nombor kat belakang. Kemudian hasil darab dia pula 3M. Alamak tak tulis. Por sama dengan 3M. Bila darab pula, kita tulis unknown kat belakang, nombor kat depan. Ada itu situ dia. Tapi saya boleh masuk dalam formula ni, settle, confirm punya. Kita tengok apa jadi bila kita masukkan dia ke dalam formula. Okay, tengok yang pertama apa formula dia? Ba. Hati-hati. Ba ada negatif. Hasil tambah ada negatif. Okay. Skor kita apa? M tambah 3 sama dengan negatif K per 2. Okay. Satu lagi. Por sama dengan C per A. Por adalah 3M sama dengan apa 3M? C negatif 15 A 2. Nampak? Jadi dengan jelas kalau kamu tengok betul-betul antara dua-dua persamaan ni yang kita boleh selesaikan dengan mudah adalah yang ada satu unknown, iaitu yang ni dulu. Kita boleh dapat M apa? Jadi kita akan dapat M sama dengan negatif 15 per 3 turun bawah. Dia jadi 2 darab 3. Kenapa saya tak dapat 6? Sebab saya boleh potong 15 dengan 3 dengan mudah. Jadi yang tinggal adalah M sama dengan negatif 5 per 2. Selesai sekor. Faham? Okay? Faham. Jadi kalau yang ini dah dapat, bawa ke sini negatif 5 per 2 campur 3 sama dengan negatif K per 2. Yang ini kita panggil dia kemahiran algebra saja. Algebra langkah pertama apa? Pembawah ni. Bawah ni hapuskan. Macam mana hapuskan 2? Kita matikan 2 ni dengan darab semua dengan 2. Dan yang macam darab dengan 2, kita akan dapat negatif 5 campur 6 sama dengan negatif K. Ini akan jadi 1 sama dengan negatif K. Oleh sebab itu, K dapat negatif 1. Apa yang kita boleh buat? Tapi kalau kamu tulis tak macam mana pun sebenarnya betul tak? 4 markah, dia sikit je 4 markah. 4 markah biasanya di dalam kita bahagikan kertas kamu tu, kertas satu dulu, dia jadi 2 bahagian. Kiri kanan je, ruang jawapan dia. Kamu jangan ruang jawapan tu 1-0 tulis je, kamu kena bajet juga. Biasanya kita jadikan pages tu. 2 bahagian. Okey. Itu soalan nombor 1. Kita tengok soalan. Diberi bahawa kesamaan kuadratik 3x kuasa 2 tolak 8x campur K sama dengan 0. Tidak mempunyai punca nyata. Kat sini kita panggil dia jenis punca. Jenis punca kat situ ada 3 jenis punca yang utama. Yang pertama kita panggil dia B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada 0. Dan ini kita panggil dia 2 punca berbeza. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. 2
punca sama dan B kuasa 2 tolak 4 AC. A dah jadi A, boleh kan? Lebih kecil pada kosong. Sebab dia tiada punca. Tiada punca. Tapi sebenarnya saya tulis macam ringkas. Sebenarnya dia panjang lagi cerita dia. Dia jadi apa? Dua punca nyata dan berbeza. Panjang ayat dia. Dua punca nyata dan sama. Okey. Ini tiada punca-punca nyata. Kenapa nyata? Sebab dalam kuadratik kita dalam nombor-nombor kita panggil dia punca nyata ni, English we call it real. Okey? Sebab nanti satu hari nanti kamu akan belajar punca-punca lain. Contoh punca-punca khayalan. Itu ada khayalan. Kemudian yang jarang-jarang apabila dia combine yang ini dan ini. Ni dan ini dia combine. Dia combine dia akan jadi B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar atau sama dengan kosong. Apa cerita tak ni? Ini adalah mempunyai punca nyata. Itu saja dia bagi tahu. Dia tak bagi tahu, dia kata ada punca, tapi dia tak bagi tahu punca tu sama ke beza, tak bagi tahu. Ini jarang. Selalunya 3 orang ni nak cerita dia. Okey, jom kita tengok apa soalan kita. Soalan kita dia bagi tahu tidak mempunyai punca, tidak ada punca. Kalau tidak ada punca, maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Okey? Apa cerita ABC dia? A sama dengan 3, B sama dengan negatif 8, C sama dengan K. Cantik. Nampak? Masukkan saja. B kuasa 2, negatif 8, kuasa 2 dalam kurungan bila melibatkan negatif atau pecahan. Kena ingat. Kalau dia melibatkan negatif atau pecahan, letak dia dalam kurungan. Tolak 4, A kita 3, C kita K. Lebih kecil pada kosong. Perhatikan kat sini. Kalau ada unknown ke nombor, semua darab kamu letak dalam kurungan ataupun kamu tulis darab. So, bila kamu kalkulator kadang-kadang, benda yang selepas kurungan, kamu tak letak darab atau kurungan, dia keluar syntax error. Kamu ingat salah. Sebenarnya bukan kamu salah. Kamu salah. Bukan kamu salah. Salah juga. Salah tak letak kurungan. Okey? Jadi kat sini boleh selesai dah. Ini 64 tolak 12K lebih kecil pada kosong. Pindahkan 64 negatif 12K lebih kecil negatif 64. Kau perhatikan betul-betul. Kat sini aku jadi seterusnya. Bila kita pindah negatif 12, akan berlaku satu benda yang dinamakan sebagai pembahagian negatif. Nampak? Maksudnya kita bahagi dengan nombor negatif. Kena ingat. Kalau bahagi dengan nombor negatif, maksudnya simbol akan bertukar. Simbol bertukar. Itu kena ingat. Bila berlaku, biasanya kita bahagi dengan negatif. Darab pun jadi juga, tapi dalam cerita ni jarang darab. Selalu kita bahagi je. Nampak? Jadi yang tinggal apa? K, sebab kita bahagi negatif, simbol ni bertukar. Dia akan jadi negatif 64 per negatif 12. Jadi K kita lebih besar daripada 64 bahagi 12. Kita tengok dapat apa ni? 163. 16 per 3. Per 3, betul? Cantik. Dapat dah tu cerita dia. Cuma kena ingat ni, ini selalu careless ni. Bila bahagi negatif, simbol bertukar. Boleh? Okey? Kita masuk nombor 3 lagi ni. Padam saya ni. Okay. Boleh padam ni? Kamu dah salin? Tak sempat salin screenshot? Boleh? Saya dah. Dah salin dah? Dah. Cantik. Terus. Tapi tak apa, kalau kamu ada masa aku, saya dah record ni. Saya ada record, tapi takutlah iPad saya tu tak cukup memori je. Tiba-tiba hilang. Ini pun saya padam ni, nota-nota ni. Nanti cerita lain, soalan lain, nota lain. Nota lain. Okey. Kalau nota sama, kita tulis balik. Apa masalah? Kita buat dia. Okey. Soalan nombor 3. Diberi bahawa satu dari punca. Perkataan dia, satu dari punca. Siapa punya punca?
persamaan jumpa dulu. X kuasa 2 campur KX campur 12 sama dengan kosong. Dia kata satu dari punca letak apa? Kamu suka apa letak? Saya suka alfa, saya letak alfa. Kalau kamu suka apa, letak je. Kan? Dia belajar macam itu boleh pakai huruf jawi, boleh pakai senang. Wow ke? Dia pakai alif konflik nombor 1. Okey? Tukar hati. Adalah 3 kali punca satu lagi. Maksudnya seorang lagi akan jadi 3 kali alfa. Kalau kau pakai A, 3A, boleh. Yang tak boleh apa? Huruf ke atas tak boleh pakai. Tak boleh pakai sini X, tak boleh pakai K, tak boleh. Benda tu dah ada, tak boleh. Jangan pakai. Okey? Cari julat nilai K. Cari julat nilai K. Dia kata, salah soalan. Cari nilai-nilai K. Cari julat nilai K pula. Cari nilai-nilai K. Okey, macam mana nak buat? Ingat tadi. Dua punca ada persamaan. Formula kita sorba porca. Banyak pakai benda ni. Banyak pakai. Sorba porca banyak pakai. Jadi saya akan buat itu. Itu formula saya tulis sana. Sini sudah lagi sekali. Jangan kerja. Sor maksudnya hasil tambah. Alfa campur 3 alfa. Negatif B. A sama dengan 1. B sama dengan K. C sama dengan 12. Saya selalu tulis semula supaya senang kita tengok. Dia dapat kata negatif B, negatif K per 1 tak payah. Kan? Ini akan dapat 4 alfa sama dengan negatif K. Selesai masalah. Okey. Por pula. Apa cerita dengan por? Formula dia CA. Por hasil darab. 3 darab dengan alfa. 3 alfa darab alfa, 3 alfa kuasa 2. Okay. C kita 12. A tak payah. Jadi kat sini kita akan tengok mana terdapat dulu macam tadi juga. Jadi secara jelas kamu tengok kita akan dapat ni dulu. Apa? Bila kita dapat yang ini, kita pindahkan alfa kuasa 2 sama dengan 12 bahagi 3, 4. Kat sini lagi sekali kena hati-hati. Bila kita pindahkan kuasa 2, bila kita pindahkan kuasa 2 sebenarnya, dia akan menghasilkan 2 jawapan. Bukan 1, 2 jawapan. 1 alfa sama dengan punca kuasa 2, 4. Satu lagi alfa negatif punca kuasa 2, 4. Nampak? Dia jadi plus minus sebenarnya. Jawapan kita akan dapat alfa sama dengan 2 atau negatif 2. Itu cerita dia. Bila 2 alfa, K pun kena ada 2. Jadi siapa K kat sini? Kalau kamu tengok ni, senang je lah kita padam. Padam, negatif, buat sebelah. Nampak? K sama dengan negatif 4 alfa. Kita terus tulis. Jadi K kalau yang ini sama dengan negatif 4 kali 2, negatif 8. Kalau yang ini pula kita akan dapat negatif 4 kali negatif 2. Dapat 8. Apa soalan dia? Cari nilai-nilai bagi K. Dapat 2 jawapan. C? Ya. Boleh faham kan? Jadi hati-hati kat tempat yang sepatutnya selalunya pelajar akan careless. Kalau soalan ni, formula kamu hafal, kamu takkan salah. Ni takkan salah. Ni, jaga-jaga ni. Punca kuasa 2 akan menghasilkan apa? Positif, negatif. Okey? Terus kita tengok nombor ini ke samaan kuadratik. Okey, kita sama kuadratik yang pertama. Kamu kena jadikan dia persamaan am. Yang ABC tu AX square campur BX campur C. Cuma berarti ni dia tidak sama. Sama ada dari besar atau dari kecil atau macam tu lah dalam segala dia. Nombor 2, faktor macam biasa. Faktor macam biasa. Guna kalkulator je. Kalkulator. Okey, nombor 3, buat garis nombor, letak kamu punya faktor. Faktor ni akan letak kat sini. Okey, kemudian seterusnya
Nombor 4, dekat sini nak lukis graf. Lukis graf apa? Kalau A kamu positif, graf kamu senyum. Kalau A kamu negatif, graf kamu macam lukis kat situ. Dan lukis nombor 5, lorek. Lorek maksudnya apa? Kalau lebih besar simbol dia, kita lorek atas. Kalau lebih kecil simbol dia, kita lorek bawah. Lepas tu baru last kali jawapan. Panjang kita dia ni. Tapi tinggi dia bagi step dia panjang. Okey, jom kita tengok soalan dia. Yang pertama, nombor 10. X kuasa 2 tolak 4X 5. Step pertama, persamaan X kuasa 2 tolak 4X tolak 5. Kosong ni kita bagi salam. Ambil kalkulator, patuh. Dia apa dapat patuh? Bila kau patuh, kau letak dekat garis nombor. Yang kecil belah kiri, yang besar belah kanan. Berapa patuh dia? 5 negatif 1. Jadi 5 sebelah sini, negatif 1 sebelah sini. Nampak? Itu sama sampai sini. Step ketiga. Step keempat, lukis graf. Apa graf dia? Graf dia kita tengok depan. A kita tengok A. A kita kat sini positif. A kita positif. Jadi graf kita senyum. Nampak? Senyum. Lepas tu, masuk step seterusnya. Nombor 5. Lorek. Lorek tengok belakang ni. Kalau lebih besar, lorek atas. Dan atas mana? Kat atas garisan. Atas jumpa cabang, lorek luar. Kalau jumpa bulan, lorek dalam. Jumpa cabang, lorek luar. Okey? Last kali apa? Jawapan. Jawapan tengok kat mana nak ambil. Jawapan kita tengok huruf dulu. Huruf apa? Huruf X. Kalau dua kawasan terpisah, dua ekor X. Yang pertama ke kanan. 5. Yang seorang lagi ke kiri. Negatif 1. Siap. Tengok dia punya susunan dia. Tengok ni macam banyak ni tu. Itu je. Banyak ni. Itu je. Markah 4 juga. Nampak? Markah yang tetap 4. Sebab benda ni sebenarnya banyak buat. Tapi nampak ni je. Ni yang nampak. Boleh ke tak? Okey? Cuba try. Nombor 11.